على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Tuan Imam Jawatan Kuasa Surah Al-Hijrah, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita mengucapkan setinggi-tinggi syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah izin dan kurnianya dapat sama-sama pada malam yang ke-18 ini kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan solat fardu Isya dan juga solat sunat tarawih yang kita jalani pada malam ini. Alhamdulillah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala bagi kesihatan tubuh badan kita untuk kita sama-sama sampai ke hari ke-30 insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepanjang hari ini tuan-tuan sekalian, suasana di Lembah Kelang, di Putrajaya ataupun di sekitar kawasan Malaysia, Semenanjung Malaysia ni tuan-tuan sekalian, dalam suasana mendung, redup dan dihujani hujan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah telah memberi gambaran kepada kita tentang hari yang dinamakan satu hari Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Al-Quran kepada seluruh umat manusia melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak semalam tuan-tuan sekalian, kalau baca Facebook kawan saya yang tinggal di Perak, dia kata hujan. Kemudian pagi tadi tuan-tuan sekalian, sekitar daripada sebelah utara sedikit hujan. Kemudian begitu lebat pada sebelah tengah hari sementara kita nak menunaikan solat fardu Jumaat tadi, juga lebat tuan-tuan sekalian. Dan sampailah ke hari ini, saat ini seolah-olah mendung suasananya tuan-tuan sekalian. Adakah ia suatu gambaran tentang malam Lailatul Qadar ataupun malam-malam lain tuan-tuan sekalian? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang saja mengetahuinya. Namun tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni tuan-tuan sekalian, saya suka untuk menjelaskan ataupun membaca satu ayat daripada Al-Quran tuan-tuan sekalian, yang menceritakan tentang peristiwa nuzul Al-Quran. Di samping tuan-tuan sekalian kita nak mendapat ajar, nak mendapat manfaat panduan daripada kitab Al-Quranul Karim. Kitab Al-Quran ni tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang semua kita tahu, adalah satu kitab yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada manusia untuk dijadikan panduan. Istimewanya kitab Al-Quran ini tuan-tuan sekalian begitu hebat, begitu istimewa, begitu unik tuan-tuan sekalian. Tetapi pada masa yang sama tidak kurang daripada orang musuh-musuh Islam yang nak menghancurkan, nak menyesatkan umat Islam melalui kitab Al-Quran. Bukan zaman sekarang saja tuan-tuan sekalian, pada zaman Nabi pun bermula pencerobohan, hasutan supaya Al-Quran ini tidak dijadikan sebagai kitab panduan. Bahkan kaum Yahudi tuan-tuan sekalian meletakkan di dalam protokol mereka. Protokol ni kalau dalam Malaysia ni dianggap sebagai perlembagaan Malaysia. Katanya, sekiranya umat Islam berpegang dengan Al-Quran sepegang-pegangnya, faham sungguh sambil menghayati, sampai itulah kita tidak dapat menakluki, minda dan juga menjajah umat Islam. Tapi kita kena lekakan mereka, kita kena asyikkan mereka supaya mereka ini tinggalkan Al-Quran, cinta kepada dunia,
pada waktu itu dengan mudah jarum-jarum kita untuk menyesatkan dan merosakkan mereka. Sebab itu tuan-tuan sekalian, saya tuan-tuan sekalian baru ni hadir dalam satu majlis ilmu. Guru saya menyebut, tuan-tuan sekalian, kami minta guru kami tuan-tuan sekalian supaya Datuk Syekh bekas mufti negeri Kedah, tuan-tuan sekalian, kami minta supaya dia cerita sedikit tentang apa yang berlaku di negara Mesir, tuan-tuan sekalian. Sambil dia bercerita, tuan-tuan sekalian, dia sebut kepada kami anak muridnya, dia kata perancangan ini datang daripada perancangan Amerika dan juga Israel, yang mana mereka ini masuk, tuan-tuan sekalian, melalui pelbagai cara, pelbagai kaedah. Tapi yang paling mustahak, tuan-tuan sekalian, dia nak lekakan umat Islam daripada terus berpegang dengan Al-Quran, dengan pada waktu itu mudah untuk mereka masukkan jarum-jarum mereka, menyesatkan akhlak orang Islam dan juga menjajah tanah-tanah orang Islam. Istimewanya tanah-tanah negara Islam ni, tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala bagi rahmat dan berkat, tuan-tuan sekalian. Seperti mana negara kita, tuan-tuan sekalian, negara Islam, tuan-tuan sekalian, yang ramai orang Islam, Allah Ta'ala bagi berkat. Dengan suburnya tanaman, dengan amannya negara, tuan-tuan sekalian. Kemudian di negara-negara Timur Tengah, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala bagi rahmat dan berkat juga. Di dalam tanah negara Arab ni, tuan-tuan sekalian, tersimpan begitu banyak minyak-minyak, tuan-tuan sekalian, yang tidak akan miskin bagi negara Islam sekiranya diurus dengan betul. Negara Arab Saudi kaya, Iraq kaya, Iran kaya, Syria kaya, Mesir kaya, semuanya tanah-tanah Sudan kaya, tanah-tanah yang ada minyak. Begitu juga negara kita ada minyak, negara Brunei Darussalam, negara Islam juga ada minyak. Allah Ta'ala telah tempatkan. Tetapi negara Amerika, Israel, semuanya tiada pusaka-pusaka itu. Lantas mereka atur strategi untuk menawan negara-negara Islam melalui merosakkan akhlak orang Islam dulu. Itu antaranya kaedah-kaedahnya, ya. Sebab itu, tuan-tuan dirahmati Allah, kitab Al-Quran ini, tuan-tuan sekalian, merupakan suatu pedoman. Kalaulah Nabi dah pesan dah kepada kita, kalau kita pegang sungguh-sungguh kitab Al-Quran ini, insya-Allah takkan sesat selama-lamanya, ya. Dan Dajjal suatu hari nanti apabila akhir zaman, beliau datang dalam keadaan berupa seperti Tuhan, dan Dajjal ini akan menyatakan keegoannya dan keangkuhannya. Dan bagi mereka yang tidak berpegang kepada kitab Al-Quran, lemah imannya, akhirnya mereka akan terpesona dan terpengaruh dengan Dajjal. Antara fitnah besar Dajjal, tuan-tuan sekalian, dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Lantas umat manusia berkata, apa bukti engkau Tuhan? Lantas Dajjal membelah badan manusia, seorang budak. Kemudian dibalingkan sebelahnya ke barat dan sebelahnya ke timur. Lantas dia memanggil, bercantumlah kedua badan tadi, hidup seperti sedia kala. Umat manusia lantas percaya, ikut kepada Dajjal. Itu antara fitnah besar yang akan berlaku di akhir zaman nanti. Bagi mereka yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan sesat mengikut Dajjal, yang akan menjadi merosakkan umat manusia pada akhir zaman. Hebatnya kitab Al-Quran ni, tuan-tuan sekalian, kalau pada zaman Nabi, ya, ada sekumpulan manusia dia nak cabar kitab Al-Quran, dia buat ayat mereka sendiri, tuan-tuan sekalian. Ayat mereka cerita tentang gajah, tuan-tuan sekalian. Gajah ni ada belalai berapa, kaki berapa, cipta satu surah. Tapi tetap tidak dapat tandingi tentang kitab Al-Quran, tuan-tuan sekalian. Hebat kitab Al-Quran. Huruf yang kita baca, tuan-tuan sekalian, semuanya sama. Kalaulah, tuan-tuan sekalian, kita tengok huruf Roman, huruf kita belajar ABC daripada sekolah rendah, ya, baca dalam keadaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sudah berbeza. Contohnya apa, tuan-tuan? Salih. Dalam bahasa Inggeris kata sail, ya?
sale sekarang ni kan, apa ni, dekat Sogo sale, dekat apa ni, Tesco sale, jualan murah. Kalau baca dalam bahasa Melayu SALE, sale bunyi dia tuan kan, ataupun sale, ikutlah baca nak macam mana. Dalam bahasa Inggeris sale, berbeza tuan sekalian, huruf yang sama SALE, baca lain. Tapi kitab Al-Quran tuan sekalian, huruf yang sama, baca yang sama. Baru ni kita tengok tuan sekalian, Majlis Tilawatul Quranul Karim peringkat antarabangsa di PWTC, ya. Masuk kelasan tuan kita pergi juga kan, dalam blog ada. Peserta daripada negara China, baca cara sama. Naik pula kulit hitam daripada Afrika, baca cara sama. Mari pula mata sepek macam saya daripada Jepun, baca yang sama. Datang pula badan besar gabak tuan sekalian daripada Venezuela, baca cara sama. Datang daripada putih tuan sekalian, kulit putih sangat, Kroasia, baca yang sama. Datang daripada Indonesia dengan pakai baju Jawa, baca cara yang sama. Semua cara yang sama tuan sekalian. Hebat kita Al-Quran, hebat Al-Quran itu tuan sekalian. Lantas tuan sekalian, hebat saja tak guna kalau kita tidak membaca dan menghayati. Allah Ta'ala sebut dalam surah Jumu'ah ayat yang kelima, Mathalul ladhina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfar. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut di dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang kelima, Allah menggambarkan manusia yang dia sayang Quran ni, sayang kepada kitab sahaja, fizikal Al-Quran. Dia marah kalau lah anak dia ambil Quran letak di punggung. Dia sangat marah kalau anak dia ambil Quran letak di kaki. Dia sangat marah kalau tengok orang lain letak Quran di tempat yang tidak betul. Tetapi sayangnya tuan-tuan sekalian, dia tidak pernah membaca kitab Al-Quran. Al-Quran ada di kabinet rumahnya, tersusun atur cantik tuan-tuan sekalian, tapi dia tidak pernah membaca. Lantas Allah berkata, Mathalul ladhina hummilut tawrat thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfar. Allah gambarkan manusia seperti ini, yang jaga Quran dengan fizikal tapi tak pernah membaca. Allah memanggilnya dengan panggilan keldai. Apa perasaan kita tuan-tuan sekalian kalaulah kawan kita panggil wahai keldai? Confirm tuan-tuan sekalian, buku 5 hinggap di pipi, ya. Tak habis lagi keldai, kena dah sedikit, dai tambah lagi sedikit tuan-tuan sekalian. Lantas apa perasaan kita yang panggil itu Allah Ta'ala? Dia gambarkan kita seperti keldai yang bawa kitab-kitab yang banyak tapi tak reti baca dan tak baca pun kitab. Itulah gambaran Allah dalam surah Jumu'ah tuan-tuan sekalian. Sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah, bagus untuk kita sayang fizikal Quran, tambah bagus kalau kita sayang juga untuk membacanya tuan-tuan sekalian. Rata-rata daripada masyarakat Melayu tuan-tuan sekalian, bila mana dia kenal Quran? Apabila sanak saudaranya masuk hantu, kena masuk hantu baru buka Quran. Ataupun nak beli rumah baru, masuk rumah baru, panggil tuan imam baca Al-Quran. Ataupun beli kereta baru tuan-tuan sekalian, panggil tuan imam semayang hajat, ambil air siram atas kereta kita tuan-tuan sekalian. Waktu bila lagi? Waktu dapat anak. Waktu bila lagi? Waktu kecurian. Susah baru ingat Quran. Al-Quran ini bukan sifat seperti kitab magic, petik jari jadi tuan-tuan sekalian. Tidak tuan-tuan sekalian. Tetapi dia harus dibaca dan diamal tiap-tiap hari. Lantas Al-Quran menjadi mujarab, syafaat, sifat, penawar kepada kita tuan-tuan sekalian. Itu sifat Al-Quran. Berapa ramai orang yang begitu bengis, yang gangster. Kata orang muda sekarang ni, abang long kawasan lah kata, ya? Abang long kawasan. Seperti mana Umar Ibn Khattab, seorang yang begitu bengis di Makkahul Mukarramah, tewas dengan ayat surah Taha daripada Al-Quran. Begitu juga dalam keadaan masyarakat Mekah mengelilingi Nabi ketika mana peristiwa hijrah, nak tangkap, nak bunuh Nabi, ketika mana Sayyidina Ali menggantikan tempat tinggal Nabi. Lantas Nabi keluar membacakan ayat-ayat Al-Quran.
Membalingkan pasir, lantas tidak nampak ataupun terhijab pandangan orang-orang kafir untuk membunuh Nabi. Begitu juga tuan-tuan sekalian dalam peristiwa-peristiwa yang lain, Nabi menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk mematahkan serangan ataupun cubaan daripada musuh-musuh Islam. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat Al-Quran ini adalah sifat penawar, sifat penyatu. Tetapi sayang sekiranya kita tidak membaca ataupun kita tidak menghayati makna di dalam Al-Quran. Bahkan di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini tuan-tuan sekalian, digalakkan kepada kita untuk bersungguh-sungguh untuk mendalami dan membaca kitab Al-Quran. Nabi berpesan kepada kita, apabila masuk di dalam bulan Ramadan, jangan lupa yang pertama tuan-tuan sekalian, untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyakkan untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu ibnu Adam khata'in wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap umat Adam ini ataupun umat Islam ini buat salah. Tak ada orang tak buat salah. Saya buat salah, jawatan kuasa surau buat salah, mufti-mufti buat salah, menteri-menteri buat salah, orang alim ulama buat salah, semua buat salah. Kecuali Nabi saja maksum tak buat salah. Semua orang buat salah. Tapi kata Allah, sebaik-baik orang buat salah mereka yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu bila yang Allah Ta'ala nak ampunkan, itulah di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Lantas Nabi bersabda, rugilah bagi manusia yang keluar daripada bulan Ramadan habis 30 hari, tetapi Allah tak ampunkan dosanya. Sebab itu setiap saat, setiap ketika, mintalah ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bahkan doa yang Bilal kita bacakan, tuan imam kita bacakan di saat memohon doa ketika solat tarawih, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Apa makna dia? Wahai Allah yang maha pengampun, yang suka mengampun, maka ampunkanlah dosa-dosa kami. Itulah doa yang dibacakan tiap-tiap hari kepada kita, minta Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Di dalam agama Islam begitu berbeza dengan agama-agama lain. Kalaulah rakan-rakan kita daripada agama Kristian, dia buat salah contoh-contoh sekalian, maka cara nak ampun dosa dia, dia kena pergi gereja. Dia pergi ke gereja, jumpa padri, maka dia akan angkat tangan begini tuan-tuan sekalian, dia akan bagi tahu apa salah dia. Contohnya saya Joseph apa benda ni, saya hari ni saya telah pecah amanah mencuri 50,000. Padri dengar kesalahan dia, padri pun dengar-dengar, maka dengan ini saya ampunkan dosa kamu. Maka dia keluar daripada bilik tu, hurray, ampunlah dosa dia. Esok dia mari pula, minta maaf padri, hari ni aku curi 50,000, pagi tadi 10,000 pula. Angkat tangan pula, ampun pula. Padri baca-baca, settle, selesai tuan-tuan sekalian. Bahkan ada pula jadi rasuah, dia bagi rasuah dulu pada padri di tadi tuan-tuan sekalian, supaya mempercepatkan pengampunan. Tetapi di dalam agama Islam cukup cantik tuan-tuan sekalian. Kita tak perlu isytihar pada siapa-siapa pun. Sebagai contoh, kita buat salah umur 20 tahun yang lalu, sejarah silam tuan-tuan sekalian, kita tak perlu pergi cari Tuan Imam Surau Al-Hijrah. Tuan Imam, dulu saya buat salah, Tuan Imam kata, baiklah aku akan ampun. Tak perlu tuan-tuan sekalian. Bahkan kita tak perlu meratap di padang bola, duduk sorang-sorang, ya Allah, aku buat salah, minta ampun. Ataupun pergi duduk tengah jalan ke Petronas, tak perlu tuan-tuan sekalian. Tetapi apa yang Allah suruh, kamu duduklah seorang diri di 2/3 malam, angkat tangan dan berdoa, ya Allah, aku buat salah dan aku minta ampun atas apa yang aku buat. Kita dengan Allah sahaja yang tahu tentang salah kita, dan tak perlu kita buka aib kita pada orang lain. Pernah satu ketika seorang pemuda datang kepada Nabi. Dia bagi tahu, aku berzina ya Rasulullah, zina itu ya Rasulullah. Nabi kata, Nabi paling ke tempat lain. Nabi kata, bukan kau berzina tu, mungkin kau saja cium-cium, pegang-pegang. Dia mari pula, zina itu ya Rasulullah, aku berzina ya Rasulullah.
Kemudian Nabi bagi dia lah lain. Nabi kata, mungkin kau tak berzina kot, mungkin kau sentuh-sentuh seronok-seronok je kot, ringan-ringan je kot. Dia datang lagi, ya Rasulullah, zina itu ya Rasulullah. Ya aku tahu ya Rasulullah, aku berzina. Lantas bila dia buat pengakuan tuan-tuan sekalian, kemudian dijatuhkanlah hukumannya tuan-tuan. Tapi nak ceritakan bahawa di dalam Islam tuan-tuan sekalian, apabila seorang buat salah, maka dibukakan pengampunan kepada dia, sebagaimana hukum qisas, hukum bunuh sebagai contoh tuan-tuan sekalian. Kalau di dalam Islam sebagai contoh, seorang yang mencuri disabitkan potong tangan, cukup 4 orang saksi sebagai gudang-gudang sah sekalian. Waktu dia nak potong tangan, tiba-tiba pesalah tadi lari tuan-tuan sekalian. Maka pada waktu itu di dalam undang-undang Islam tak perlu pihak kuasa dikejar nak potong juga tak perlu, kerana bagi Islam mungkin dia lari untuk dia minta ampun taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat tuan-tuan Islam. Di dalam Islam Allah Ta'ala buka pintu taubat ni sampai akhir zaman. Kalaulah selagi mana kita bangun pagi-pagi tak tengok matahari terbit di tengah melalui barat, selagi itulah pintu taubat terbuka luas kepada hamba-hamba. Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu pula umat manusia, bila dia buat salah, dia ampun, dia buat salah balik. Maka Allah Ta'ala tak kata, sudahlah, kau ni adalah hipokrit, ya, dah buat salah hari ni, taubat malam nanti, pagi esok buat salah pula. Tapi Allah tidak begitu tuan-tuan sekalian. Kita buat salah, Allah ampun. Kita minta buat salah lagi berulang-ulang, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetap ampunkan kita, kerana Allah kenal kita, Allah tahu sifat manusia. Maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebab itu tuan-tuan sekalian, jangan berhenti untuk mengharapkan pengampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kata, ya Allah, habis dah aku ni orang jangan, aku ni tidak tuan-tuan sekalian. Islam tidak pernah meminggirkan siapa. Musalla kita ini terbuka untuk sesiapa. Bahkan tidak pernah di-scan di pintu kita tuan-tuan sekalian. Ni ahli maksiat tak boleh masuk surah Al-Imran. Tidak ada kad scan tuan-tuan, tidak ada. Bahkan dibuka masuklah siapa saja untuk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh itu tuan-tuan sekalian, di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini tuan-tuan sekalian, sama-samalah kita pesan kepada diri saja dan tuan-tuan, kita memohon ampun kepada Allah yang Esa. Yang kedua, sebagai kesimpulannya tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Ramadan tiap-tiap tahun kita sambut, kita iman sekalian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia sempat untuk berpuasa hanya 9 kali tuan-tuan sekalian. 9 tahun sahaja sempat Nabi untuk berpuasa, untuk semayang tarawih sampai akhir hayat dia. 9 tahun sahaja tuan-tuan sekalian. Cuba kita tanya pada diri kita tuan-tuan sekalian, berapa lama dah kita puasa, berapa lama dah kita tarawih, ya tuan-tuan sekalian. Saya ingat tuan-tuan sekalian, 2 kali ganda daripada Nabi. 18 tahun, 28 tahun kita berpuasa dan juga bertarawih tuan-tuan sekalian. Tetapi kita tanya juga, bagaimanakah nilaian kita bertarawih tuan-tuan sekalian. Nabi berpuasa dan bertarawih pada masa yang sama Nabi berjihad. Sebagai contoh, perang Badar berlaku ketika mana? Bulan Ramadan Al-Mubarak. Perang Tabuk berlaku juga pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Sahabat Nabi Tariq bin Ziyad menawan kota Parsi Spanyol juga pada bulan Ramadan. Mereka bertolak selepas daripada subuh tuan-tuan sekalian, sampai di lautan tuan-tuan sekalian. Apabila naik ke darat, Tariq bin Ziyad bakar semua kapal-kapal yang membawa mereka ke tanah tadi. Lantas Tariq bin Ziyad berkata, wahai tentera-tentera Islam, di hadapan kita adalah syurga yang terbentang luas. Kalau kita mati syahid, kalau kita patah balik, mati tenggelam air. Pilih antara dua, nak terus berperang ataupun kembali terjun ke dalam laut. Membara semangat umat Islam terus mara kerana terlihat syurga di hadapan. Akhirnya mereka berjaya menawan kota Parsi dan Rom, Spanyol pada ketika ini. Dan itulah semangat jihad yang ada dalam jiwa umat Islam di dalam bulan Ramadan. Maka kita tuan-tuan sekalian, kalau berpuasa 12 jam, kalau dah lembik tuan-tuan sekalian, Allahu Akbar, ya, malu kita tuan-tuan sekalian. Saya terima SMS daripada kawan saya di Sweden tuan-tuan sekalian, puasa bulan tahun ni 21 jam
waktu dia berpuasa siang panjang. Di United Kingdom 18 jam tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar, saya tak dapat bayang tuan-tuan sekalian. Puasa 21 jam, kita 12 jam pun letih dah tuan-tuan sekalian. Tengok bazar Ramadan macam dah tempat lain dah tuan-tuan sekalian. Ya, tapi mereka Allahu Akbar tuan-tuan sekalian, ya. Allah Ta'ala uji kita sikit saja, nak suruh kita sabar sikit tuan-tuan sekalian. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berjanji, barang siapa yang bersungguh-sungguh puasa, maka tempatnya di syurga. Bahkan Nabi sebut dalam satu hadis, apabila berhimpunnya manusia di padang mahsyar, Allah memanggil, wahai orang-orang berpuasa, bangun, bangun belaka orang puasa, maka masuklah dalam syurga. Kalaulah kita duduk dalam tubuh sekalian, Allahu Akbar, bangunlah kita sama-sama, sama beratur masuk ke dalam syurga. Babai orang yang tak berpuasa tuan-tuan sekalian. Babai. Waktu sekarang di babai kita, oh sedap ustaz makan, kita bertahan, Allah letihnya kan. Ya, akhirat nanti babai lah. Aku masuk dulu aku masuk dulu tuan-tuan sekalian. Itulah saat gembira yang paling besar dalam hidup kita tuan-tuan sekalian. Maka dengan itu sedikit saja tazkirah, moga-moga dapat bagi semangat. Apa maksud tazkirah ni? Saya bagi semangat ya. Bagi semangat pada saya supaya malam ni macam mana tuan Sikit Ustaz kita sebut tadi, ada Qiyamul-Lail, rasa seronok nak bagi Qiyamul-Lail sebab dengar Allah syurga nampak dah ni, nampak syurga dah ni tuan-tuan sekalian. Rasa semangat tuan sekalian. Bukannya mari tarawih makin lemah, mari tarawih makin lemah, tidak tuan sekalian. Sabar sikit saja lagi. Tinggal berapa hari tuan sekalian? Hari ni 18, tolak 30 ada 12 hari, tak banyak tuan-tuan, 12 hari lagi. Sabar sikit je lagi ya. Habis 12 hari ni tuan-tuan nak buat apa ikut suka tuan-tuan lah. Dah raya dah, takbir tuan-tuan sekalian. Itu namanya takbir, tabik seronok tuan-tuan ya. Itulah kenikmatan yang cukup besar. Moga-moga kita boleh sambung salat tarawih lepas ini tuan-tuan sekalian. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.